Allah mewajibkan puasa. Ni siapa pula yang mandai-mandai mewajibkan Allah Ta'ala tu ada sifat kudrat, iradat dan sebagainya. Bukankah di awal kitab-kitab Allah Tauhid itu diterangkan pembahagian hukum? Ada yang dipanggil hukum syarak. Apa hukum syarak? Perkara yang diperintahkan oleh Allah atas diri kita, menunaikan, melaksanakan. Ada berapa? Ada 5. Wajib, sunat, makruh, haram, harus. Itu hukum syarak. Siapa yang menentukan supaya kita mesti solat? Allah. Mesti puasa? Allah. Yang mengharamkan minum arak, judi, siapa? Allah. Itu panggil hukum syarak. Contohnya kalau wajib tu bila buat dapat pahala, tinggal dosa. Itu hukum syarak. Kemudian kita juga diterangkan apa yang dikehendaki dengan hukum adat. Hukum adat. Siapa ngaji kitab ni daripada awal dia jumpa. Hukum adat tu apa? Yakni sesuatu perkara yang diputuskan oleh kita manusia dengan sebab perkara itu pada kebiasaannya, adatnya berlaku, berulang-ulang berlaku, berulang-ulang jadi. Contohnya apabila makan banyak, maka adat menghukumkan mesti kenyang. Jadi siapa yang memutuskan mesti kenyang bila makan banyak tadi? Kita kan? Sebab apa kita membuat suatu hukum, suatu keputusan bahawasanya bila makan banyak wajib kenyang, mesti kenyang? Jawabnya kerana perkara itu berulang-ulang berlaku dan memberi jawapan yang sama. Makan banyak wajib kenyang, mesti kenyang. Kena pisau tajam wajib luka, kena api wajib terbakar, kena air wajib basah. Itu nama hukum adat. Hukum adat yakni keputusan yang dibuat oleh manusia dengan sebab perkara itu berulang-ulang jadi, berulang-ulang berlaku dan menghasilkan jawapan yang sama. Maka kita panggil adat, yakni kebiasaan. Kebiasaan kalau jatuh dalam air wajib basah. Wajib itulah hukum orang panggil, menjatuhkan hukum tadi. Kemudian kita juga diterangkan apa yang dikehendaki dengan hukum akal. Hukum akal. Iaitu perkara yang diputuskan oleh akal manusia. Kemudian apa yang diputuskan oleh akal manusia itu mestilah membetuli, mestilah menyamai dengan hakikat diri perkara. Contohnya kita menghukumkan dengan akal kita, mesti ada pencipta. Mesti ada pencipta. Contohnya kalau macam meja ni tuan-tuan, kalau saya kata meja ni tidak ada orang yang buat, akal tuan-tuan boleh terima ke tidak? Akal yang waras kan, jangan cerita akal yang tak waras. Surau ni tidak ada orang yang mendirikan, akal yang waras boleh terima ke tidak? Tak boleh. Akal yang waras akan membuat satu hukum. Bila ada surau, mesti ada yang menjadikan, mesti ada yang mendirikan, betul? Itu kata tadi, mesti ada yang menjadikan, mesti ada yang membuat surau ni. Itu orang panggil hukum yang diputuskan oleh akal yang waras. Kemudian kita fikir dengan akal kita tadi, kita tengok bangunan ni, kita kata ini mesti ada yang membuat surau ni. Baik, itu baru hukum baru dibuat oleh akal kita. Kemudian tengok hakikat perkara yang berlaku, betul ke surau ni ada yang buat? Tanya soal sidik gini, memang orang pun bagi jawapan memang ada yang buat surau. Jadi muafakat apa yang kita putuskan dengan akal tadi, muafakat dengan hakikat perkara. Boleh faham tak? Maknanya apa yang diputuskan oleh akal kita tadi berbetulan dengan hakikat perkara. Maksudnya kalau kita tak fikirkan pun, kalau kita tak hukumkan surau ni ada yang buat, memang hakikatnya ada yang buat surau ni. Jadi apa yang diputuskan oleh akal kita muafakat dengan diri perkara, baru boleh terima hukum yang dibuat oleh akal tadi. Contoh lain, kita menghukumkan dengan akal kita.
Bila kita melihat alam ini, melihat makhluk ini, kita mengkaji, kita merenung, kita menilik, lalu kita dapat jawapan, mesti ada yang menjadikan langit dan bumi ini. Mesti ada yang menjadikan langit dan bumi. Sebab akal kita tak boleh terima ada sesuatu tanpa ada yang menjadikan. Macam contoh tadi, macam meja ni, surau ni, akal tak boleh terima nak kata ada meja tak ada yang buat, ada surau tak ada yang buat, akal tak boleh terima. Begitulah juga adanya langit bumi, adanya planet-planet, adanya alam ini, tentu ada yang membuatnya, tentu ada yang menjadikan, mesti ada yang menciptakan. Kemudian tengok, selidik, tengok bukti, hakikat perkara, betul ke alam ni ada yang menjadikan? Tengok dalil, tengok bukti-bukti yang yakin, iaitu tengok dalam Quran, tengok dalam hadis, memang ada ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Maknanya dalam Quran tu dah tentulah menceritakan benda yang sebenar. Jadi muafakat tak apa yang akal kita hukumkan tadi? Mesti ada pencipta. Kemudian tengok dalam Quran, betul ke ada pencipta? Dalam Quran pun kata ada pencipta langit dan bumi yang namanya Allah. Jadi muafakat apa yang diputuskan oleh akal kita dengan apa yang ada dalam Quran, maka sah hukum tu boleh terima. Kita tengok pula akal fikiran orang bukan Islam, orang yang tak beriman. Contohnya orang yang meyakini, yang menghukumkan dengan akalnya bahawa sesungguhnya Nabi Isa itu Tuhan, kata dia. Dia memutuskan dengan akalnya, dia kata Isa itu Tuhan. Itu keputusan yang dibuat oleh akal mereka. Baik, kemudian kita tengok hakikat perkara, hakikat pekerjaannya. Adakah memang betul-betul Isa itu Tuhan? Tengok dalam Quran, tengok dalam hadis. Oh, bukan, dia bukan Tuhan, malah dia Rasul yang diutus oleh Allah. Maka tak boleh pakai hukum akal tu, jadi fasid, jadi rosak, tak boleh pakai. Begitulah juga akal kita menghukumkan, menentukan Tuhan mesti bersifat kuasa. Akal kita mewajibkan, akal kita menghukumkan wajib, mesti Tuhan mesti kuasa. Tak tahulah kalau ada akal yang boleh terima bila yang namanya Tuhan dia lemah. Tak tahulah, maknanya akalnya tak waras lah tu. Akalnya dah dipengaruhi oleh syaitan. Akal yang waras mesti menghukumkan, memutuskan bahawasanya Tuhan wajib bersifat dengan kuasa. Sebab kalau lemah, tak layak nak dipanggil Tuhan. Kalau lemah, layak tak nak panggil Tuhan? Layak tak nak panggil pencipta kalau dia sendiri lemah? Akal boleh terima tak? Tuan-tuan, akal boleh terima tak? Pencipta lemah, akal boleh terima tak? Tak boleh. Kalau ada akal yang boleh terima Tuhan tu lemah, kafir lah dia. Dia nak mengelirukan masyarakat. Golongan ni nak mengelirukan masyarakat supaya meninggalkan belajar ilmu sifat 20 ni. Kan kita belajar dalam ni, wajib Allah Ta'ala kuasa, wajib Allah Ta'ala menghendaki, wajib Allah Ta'ala mendengar, melihat dan sebagainya. Jadi ditimbulkan soalan pada orang awam, siapa yang mewajibkan Allah kuasa ni? Siapa yang mewajibkan Allah mendengar? Dia nak mengelirukan orang awam. Hati-hati dengan pahaman Wahabi ni, tuan-tuan. Musang berbulu ayam. Hati-hatilah. Nampak tak? Allah Akbar, nak mengelirukan orang awam. Orang awam ni percaya, mudah nak percaya. Baik. Okey, jadi sifat kudrat Allah. Jadi kudrat, kuasa ataupun sifat kekuasaan ataupun sifat berkuasa itu adalah suatu sifat yang wajib, mesti. Akal kita menghukumkan mesti ada pada Tuhan. Tuhan mesti kuasa. Kemudian tengok dalam Quran, ada tak dalil, ada tak bukti yang menunjukkan Allah kuasa? Banyak ayat-ayat yang menunjukkan Allah Maha Kuasa. Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Dan bahawa sesungguhnya dia Allah Ta'ala itu Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi muafakat tak apa yang dihukumkan oleh akal tadi dengan Quran? Muafakat. Tu dia fungsi akal. Kita ni Allah Ta'ala bagi akal ni suruh memahami Quran. Fahamkan Quran dan hadis itu guna akal, bukan guna kepala lutut. Kalau tidak nak gunakan akal untuk memahami Quran dan hadis, nak guna apa? Cuba tuan-tuan jawab. Kalau tidak menggunakan akal untuk memahami Quran dan hadis, nak guna apa?
Itulah sebab tu Allah banyak kali Allah sindir dalam Quran. Afala ta'qilun? Adakah kamu tak waras? Adakah kamu tak berakal? Itulah isyarat kepada apa? Allah Ta'ala bagi kita akal ni di antara faedahnya supaya mencari dalil, mencari dalil bukti tentang kewujudan kesempurnaan Allah. Itu guna akal. Kalau tak ada akal sama kita macam binatang. Dia tak nak guna akal memahami Quran hadis. Sebab tu pahaman dia pelik. Sebab tu pahaman dia pelik. Sebab dia tak nak guna akal memahami Quran dan hadis. Dia buang akalnya, dia ketepikan kewarasan dia. Allahu Akbar. Baik, jadi bila sebut sifat kudrat, sifat kuasa, ada dia punya ta'alluq, peranan. Ta'alluq tu makna peranan bagi sifat, tugasan bagi sifat. Kita selalu sebut Allah kuasa, Allah kuasa, Allah kuasa. Apa peranan kekuasaan Allah tu? Apa ta'alluqnya? Apa peranan sifat kudrat tu? Jadi katanya musannaf, di antara ta'alluq sifat kudrat ni, kalau secara tafsirnya ada 8, kalau secara ijmalnya ada 2 ta'alluqnya. Peranan sifat kudrat ni menciptakan atau meniadakan sesuatu perkara yang harus pada akal. Kata ulama, barang siapa yang tidak memahami tak boleh menguasai apa yang dikehendaki dengan hukum akal yang 3 itu, nescaya dia tidak akan dapat mengenal hakikat akidah yang sebenar. Nampak tak tu? Siapa-siapa tak reti hukum akal yang 3 ni, dia takkan boleh memahami akidah yang sebenar. Dia tak boleh memahami akidah yang betul. Kalau dia tak faham 3 hukum akal tu, wajib akli, mustahil akli, harus akli tu. Kena faham hukum akal tu, sebab hukum akal yang 3 itu adalah tangga untuk kita mengenal, memahami akidah yang sebenar. Sebab kalau tak faham hukum akal ni, jadi macam tadi. Akalnya boleh terima. Akal dia boleh terima yang Tuhan tu berkelakuan, berkeadaan seperti makhluk juga. Akalnya boleh terima. Akal kita tak boleh terima. Akal kita tak boleh terima Tuhan tu seperti makhluk, perbuatannya, sifatnya, zatnya. Akal kita tak boleh terima. Tapi akalnya boleh terima. Tuhan duduk atas langit, akalnya boleh terima Tuhan duduk atas langit. Siap tunjuk ni, Tuhan duduk atas langit, boleh siap tunjuk. Akalnya boleh terima, akal kita tak boleh. Akal kita tak boleh terima benda macam tu. Kerana apa tak boleh terima? Kerana membawa kepada serupa keadaan Allah tu dengan makhluk. Baik, jadi maka satu ta'alluq daripada yang 7 itu dipanggil ta'alluq suluhi qadim. Apa suluhi qadim? Suluhi makna padan, patut bagi Allah. Qadim, sedia kala lagi. Jadi ta'alluq suluhi qadim bagi sifat kudrat dengan makna patut bagi Allah sedia kala lagi menciptakan makhluk. Mudah kita faham gitu. Ngaji tauhid tak payah nak hurai payah-payah kita hurai ringkas-ringkas untuk nak mudah faham, nak lepaskan fardu ain kita sudah. Apa maksud lepas fardu ain? Faham untuk diri sendiri. Itu fardu ain. Jadi apa peranan, apa yang dimaksudkan dengan ta'alluq suluhi qadim? Suluhi makna Melayu patut, padan, layak, boleh. Itu namanya suluhi. Qadim, sedia kala. Jadi bila digabungkan suluhi gabung dengan qadim, dia jadi makna apa? Patut, sedia kala lagi. Layak bagi Allah, sedia kala lagi. Boleh Allah Ta'ala sedia kala lagi nak menjadikan makhluk ataupun nak membinasakan makhluk. Boleh, layak bagi Allah. Kalau tak faham, pusingkan. Sedia kala lagi patut Allah menjadikan alam. Sedia kala lagi boleh Allah ciptakan makhluk. Kenapa patut? Kenapa boleh? Jawabnya kerana Allah telah pun berkuasa sedia kala lagi. Sifat kuasa Allah tu bukan baru datang.
Sifat kekuasaan Allah tu bukan baru timbul, baru wujud, baru ada pada diri Allah. Dah sedia kala lagi dah memang Allah Ta'ala itu adanya sedia kala zatnya. Begitulah juga dengan segala sifat-sifat kekamalan dia, sedia kala ada dah pada Allah tu. Tidak ada permulaan bagi adanya zat Allah, dan tidak ada permulaan bagi adanya segala sifat-sifat Allah, kudrat, iradat dan sebagainya, sifat kamalan Allah tu. Bukan 20 sifat kamalan Allah ni, tidak terhingga banyaknya. Yang 20 ni yang ijma' ulama' kata wajib kena belajar satu-satu sebagai dasar dan asas nak memahami syahadah yang kita baca tu. Dah. Baik. Jadi patut sedia kala lagi Allah menjadikan makhluk. Maknanya layak Allah tu boleh kalau nak ciptakan saya. Allah tu boleh kalau nak ciptakan tuan-tuan ni sedia kala lagi. Kalau Allah nak buat boleh. Sebab apa? Kerana dia telah memiliki kekuasaan sedia kala lagi. Yang tak bolehnya kalau dia lemah sedia kala lagi. Kalau Allah tu lemah sedia kala, baru kita kata Allah tak patut nak buat alam makhluk lagi. Allah tak patut nak menjadikan alam sedia kala lagi. Sebab apa? Sebab dia lemah. Boleh. Ni dah. Adakah Allah lemah? Dah, mustahil. Sifat lemah pada Allah akal kita hukumkan mustahil. Akal tak boleh terima sekali-kali ada sifat lemah pada zat Allah sedia kala lagi. Akal tak boleh terima. Selama-lamanya akal tak boleh terima adanya lemah pada Allah Ta'ala. Nampak tak? Jadi inilah kehalusan ilmu sifat 20 ni, nak suruh kita memahami betul-betul Allah Ta'ala tu, mengenal betul-betul Allah Ta'ala tu, supaya dapat kita serapkan di dalam amalan kita, dalam diri kita. Allah Ta'ala itu bersifat dengan maha kuasa. Kudrat tu, maha kuasa ataupun perkuasa Allah. Sedia kala lagi Allah layak, Allah boleh nak menjadikan segala sesuatu boleh. Tu mana suluhi qadim, iaitu patut. Nampak tu, patut ni cerita patut, bukan cerita dah buat. Biar tuan-tuan dapat beza. Cerita patut lain, cerita dah buat lain. Kita ada duit RM10 sekarang dalam poket kita. Patut sekarang ni kita nak beli apa-apa barang boleh. Kerana apa? Kerana dah ada kelayakan, kemampuan pada diri kita tadi. Dah ada RM10. Patut nak beli, boleh nak beli, layak nak beli. Burger kat belakang tu layak nak beli. Sebab ada RM10 sekarang. Dah beli ke belum? Belum. Ni cerita boleh beli kalau nak beli, patut beli kalau nak beli. Bila kita pergi beli je sekarang, bagi orang tu duit, kita ambil burger, tu namanya bukan patut dah berlaku pembelian. Bila dah berlaku, bila kejadian tu dah berlaku, tu bukan suluhi namanya tanjizi namanya tanjizi. Tanjizi maknanya telah lulus, telah jadi, telah berlaku. Baik, iaitu patut kudrat Allah Ta'ala pada azali. Azali tu sama ertinya dengan sedia kala. Walaupun ada ulama yang membezakan azali dengan qadim tu, tapi tak apa gitu. Maknanya sedia kala, azali, qadim memberi maksud sesuatu yang tidak ada permulaan. Itu maksudnya. Panggil azali boleh, nak panggil sedia kala boleh, nak panggil qadim boleh. Makna sesuatu yang tidak ada permulaan. Lawan qadim, lawan sedia kala ni apa? Sifat baharu. Apa erti baharu? Sesuatu yang ada permulaan. Sesuatu yang ada permulaan. Contohnya alam ini. Alam ini baharu. Syurga baharu, neraka baharu. Kenapa panggil baharu? Kerana segala-galanya tadi, alam, syurga, neraka tadi asalnya tiada, kemudian diciptakan oleh Allah. Jadi tiap-tiap sesuatu yang ada permulaan dipanggil baharu. Allah tidak baharu. Allah qadim, sediakan. Iaitu patut bagi kudrat Allah Ta'ala pada azali. Makna layak bagi Allah Ta'ala tu pada sedia kala lagi bagi mengadakan.
dan meniadakan dengan dia dengan kudrat pada waktu imkan. Maksudnya apa yang nak dibuat dan apa yang nak dibinasakan oleh sifat kudrat ni, faham baik-baik. Faham baik-baik. Sifat kuasa Allah ni, dia berperanan mengubah-ubah sesuatu yang boleh berubah, sesuatu yang boleh berubah. Itu yang dita'alluq oleh sifat kudrat, iaitu wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan bahawa sesungguhnya Allah maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu, yakni sesuatu daripada perkara mungkin. Perkara mungkin. Apa maksud mungkin? Mungkin ni bererti sesuatu yang akal boleh terima ada dan akal boleh terima tiada. Itu makna mungkin. Dia nak ngaji tauhid ni tuan-tuan, nak cepat dapat, kena tangkap istilah tu. Bila sebut mungkin apa benda, kita kena tangkap benda tu, kena faham. Dia kalau sambil lalu, nanti kan sampai kat depan kita jadi tersangkut nanti kan. Sebab tu ngaji ni, siapa pun tua muda, pondok tak pondok, bila nama ngaji kena sungguh. Jangan hemah kita lemah. Kita ni dah tua, kita ni orang awam, kita ni bukan budak pondok, bukan duduk madrasah, ngaji gitu-gitu je dah lah. Jangan. Allah mengangkat darjat orang menuntut ilmu ni. Siapa-siapa yang menuntut ilmu sama kedudukannya di sisi Allah, tak kira di pondok, tak kira di surau, di masjid. Ngaji untuk tujuan apa? Untuk kita nak memperbaiki, memperbetulkan amalan kita. Jadi boleh tak nak buat main-main? Tak boleh. Sebab urusan ibadat ni bukan urusan main-main. Lebih-lebih lagi akidah. Lebih-lebih lagi akidah. Tak boleh buat main-main dengan akidah. Sebab tu zaman sekarang orang rosak akidah ramai. Sebab apa? Tak peduli ngaji akidah ni. Dan mudah nak percaya pahaman-pahaman yang pelik-pelik tadi. Sebab apa? Tak bersungguh nak jaga akidah. Tak ada rasa takut, risau, bimbang, tersesat akidah. Jadi tak berapa ramai orang nak mempedulikan tentang akidah dalam hatinya betul ataupun tidak. Fahaman dia tentang Allah tu betul ataupun tidak, tak ramai yang peduli tuan-tuan. Tak ramai yang peduli. Na'udzubillah min zalik. Kita takut akidah kita salah, sebab tu kita nak belajar. Kalau betul alhamdulillah, kalau salah boleh baiki. Kalau kita tak belajar, kalau kita tak dekatkan diri pada ilmu akidah, mana mungkin untuk kita membezakan akidah yang betul dan yang salah? Macam mana kita nak bezakan yang betul yang salah kalau kita sendiri tak tahu? Akhirnya semua fahaman kita terima, sebab tak boleh beza. Najis pun buat masuk mulut, yang benda suci pun buat masuk dalam mulut juga, sebab tak boleh beza yang kotor dengan yang bersih. Yang boleh beza kotor dengan bersih orang ada ilmu. Bila dia ada ilmu, dia boleh, ini kotor, ini najis, tak boleh makan, ini suci boleh makan, sebab dia ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, dia belasah semua. Begitulah kalau kita ni tak nak dekatkan diri dengan belajar tauhid, belajar akidah di sunnah wal jamaah ni, semua pahaman silap-silap ada dalam diri dia. Mu'tazilah Qadariyah pun dia ada, Mu'tazilah Jabariyah pun ada, Mujassimah pun diterima. Semua dipukul habis. Na'udzubillah min zalik. Dalam bab akidah ni tuan-tuan, meskipun dalam masa yang sama kita ada mengiktikadkan benda yang betul pada Allah, tapi kalau dalam masa yang sama ada benda yang salah kita iktikadkan pada Allah, dikira batal akidah dah. Dikira batal. Dia bukan kira boleh dah. Dia bukan tak percaya ada Tuhan, dia percaya, cuma dia kadang-kadang dia makna akalnya mengatakan Allah Ta'ala itu jahil je, kadang-kadang dia berasa macam tu. Tak ada masalah lah. Dah tak boleh tuan-tuan, dalam akidah tak boleh. Walaupun tuan-tuan mengiktikadkan Allah tu wajib bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, dalam masa yang sama tuan-tuan ada mengambil satu sifat kekurangan letakkan pada Allah, rosaklah akidah tuan-tuan. Dia rosak akidah ni bukan syarat tolak semua, tak percaya semua. Jadi benda sesuatu yang boleh berubah ni lah yang duduk di bawah ta'alluq sifat kudrat Allah. Yang dipanggil makhluk tadi tu, ataupun yang dipanggil perkara mungkin. Perkara mungkin inilah yang boleh dijadikan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah, diubah-ubah oleh Allah. Itu perkara mungkin. Adapun perkara yang wajib, apa perkara yang wajib? Perkara yang mesti ada, kekal ada, sedia ada selama-lamanya. Perkara wajib tidak masuk di bawah urusan kudrat Allah Ta'ala. Urusan kudrat Allah, kudrat Allah tidak ada urusan sama sekali dengan nak mengubah perkara wajib. Sebab apa?
perkara wajib ni perkara yang memang tak boleh berubah. Contohnya mana? Ada Allah. Ada Allah tu wajib kan? Mesti kan? Jadi kalau ada Allah tu boleh berubah kepada tiada, maknanya ada Allah bukanlah wajib, haruslah. Sebab tu dalam hukum akal kita dah belajar apa maksud harus pada akal. Harus pada akal adalah sesuatu perkara yang boleh ada dan boleh tiada. Itu harus. Allah bukan benda harus. Allah bukan perkara harus, tuan-tuan. Allah ni perkara wajib, sesuatu yang mesti ada, kekal ada, sentiasa ada, selama-lamanya ada, takkan berubah menjadi tiada. Itu perkara wajib. Jadi kalau perkara wajib ni boleh berubah, bukanlah wajib namanya. Kalau dah boleh berubah, daripada ada boleh berubah menjadi tiada, bukanlah wajib, itu namanya harus. Sebab itu sifat kudrat tidak ada urusan nak mengubah perkara wajib. Begitulah juga contoh lain. Apa perkara yang wajib bagi Allah? Kita katakan Allah memiliki sifat sama, sifat pendengar Allah. Sifat pendengar Allah perkara wajib. Boleh tak kita nak buat soalan begini? Adakah Allah berkuasa? Adakah Allah berkuasa membinasakan sifat pendengar dia? Adakah Allah kuasa membinasakan, menghilangkan sifat iradat dia, sifat ilmunya? Macam mana tu kita nak jawab? Jawabnya bukan urusan kudrat untuk mengubah perkara yang wajib. Pendengaran Allah, penglihatan Allah, ilmu pengetahuan Allah, semua tu wajib. Kalau daripada mengetahui boleh berubah jadi jahil, itu bukan wajib namanya, itu namanya harus. Tidak serupa Allah Ta'ala, mukhalafah. Mukhalafah makna tidak serupa Allah dengan makhluk. Hukumnya apa? Wajib, mesti Allah tak serupa dengan makhluk. Jadi kalau tidak serupa Allah dengan makhluk ni boleh berubah dengan makna Allah tu boleh serupa dengan makhluk, maka mukhalafah tu bukanlah wajib, haruslah namun. Begitulah juga perkara mustahil. Apa erti mustahil? Sesuatu perkara yang akal kita menghukumkan mesti tiada semata-mata, tak boleh berubah menjadi ada selama-lamanya. Akal tak boleh berubah perkara mustahil ni jadi ada, tak boleh. Sebab tu dipanggil mustahil. Contohnya mana? Anak Tuhan contohnya. Anak Tuhan perkara mustahil. Boleh tak nak berubah daripada tiada anak Tuhan berubah menjadi boleh jadi ada anak Tuhan? Boleh tak? Boleh jadi ada anak Tuhan? Boleh cakapnya tu? Tak boleh. Anak Tuhan ni mustahil. Jadi kita nak tanya, adakah Allah berkuasa menciptakan anak dia? Jawabnya bukan urusan kudrat nak menciptakan anak tu. Anak Tuhan, anak Tuhan ni bukan benda harus. Anak Tuhan ni perkara mustahil, tidak masuk di dalam urusan kekuasaan Allah. Tu dia peranan mengaji sifat 20 ni, supaya selain daripada kita menyebut selalu Allah kuasa, kita menyebut dalam keadaan kita faham. Jangan kita sebut dalam keadaan salah faham. Salah faham macam mana? Macam tadi lah, dia kata Allah tu kuasa. Boleh sangatlah kalau Tuhan tu nak duduk dalam dunia ni, boleh, kata dia. Sebab alasan dia apa? Alasan dia kuasa tadi. Padahal Tuhan duduk dalam dunia ni perkara yang mustahil, membawa kepada serupa keadaan kelakuannya dengan makhluk. Jadi itu perkara mustahil, jadi tak masuk dalam urusan kudrat. Maka jangan dikata Allah maha kuasa, kalau nak duduk dalam alam ni Allah kuasa. Boleh sebab dia kuasa. Banyak habis kucalana macam tu. Kucalana apa, kacau bilau lah jadinya. Atas alasan semata-mata kuasa, bolehlah kita nak soal begini. Boleh kita nak buat soal begini. Maknanya, adakah Allah berkuasa menyerupai seperti malaikat? Adakah Allah kuasa menyerupai malaikat? Kalau ikut faham dia tadi, kuasa lah. Kalau ikut faham dia tadi, adakah Allah kuasa menyerupai malaikat? Dia kata apa masalah? Dia kuasa. Bolehlah kalau dia nak serupa malaikat. Na'udzubillahi min
zalik. Bukankah serupa dengan malaikat itu maknanya perkara yang mustahil bagi Allah. Jadi bukan urusan kudrat, bukan urusan kekuasaan Allah nak disangkut pautkan dengan mengubah benda mustahil dan mengubah benda wajib. Kudrat ni hanya berurusan mengubah-ubah perkara yang harus sahaja. Begitu. Atas kita tak mengaji dulu, kita faham macam tu lah tuan-tuan. Tak mengaji sifat 20 dulu, kita pun faham macam tu. Allah kuasa kan? Boleh lah kalau dia nak buat. Boleh lah kalau dia nak buat anak dia, boleh. Dia kuasa. Kan kedah bercanggah pula dengan dalam Quran tu. Lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala dah kata dalam Quran dia tak beranak dan tak diberanakkan. Tiba-tiba kita kata boleh kalau dia nak buatkan anak dia. Maknanya anak dia boleh jadi ada. Kalau dia nak buat, boleh. Akal kita tak boleh terima adanya anak Tuhan itu mustahil, bukan benda harus. Yang boleh terima dia akal ni, ingat tuan-tuan, yang boleh diterima pada akal ada dan tiada ni perkara harus. Perkara harus. Boleh ada pun boleh, tak ada pun boleh. Berlaku pun akal boleh membenarkan, tak berlaku pun akal boleh membenarkan. Tapi kalau sebut perkara wajib, perkara yang akal mesti membenarkan, mesti ada, itu wajib. Kalau mustahil, perkara yang akal kita mesti menidakkan. Mustahil, perkara yang akal kita menghukumkan mesti tiada, mesti tidak sungguh, mesti tidak wujud selama-lamanya, semata-matanya, itu perkara mustahil. Allah sajalah yang membalas jasa baik alim ulama duk mewujudkan kaedah ilmu sifat 20 ni, sehingga kita boleh mengenal, memahami Allah Ta'ala tu, sifat-sifat dia dengan yang layak dengan diri dia. Inilah akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat 20 ni kaedah, formula yang nak menyampaikan kita kepada akidah seperti yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan ilmu sifat 20 ni nak mengajak kita, nak mengajar kita supaya beriktikad dengan iktikad yang menyalahi dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan 3 daripada 7 beberapa ta'alluq tanjizi hadis. Nampak tak? Bila sebut tanjizi hadis tuan-tuan, menunjukkan perkara yang baru dijadikan oleh Allah. Tanjizi maknanya dah jadi. Hadis maknanya baru. Hadis tu maknanya baru. Apa maksud baru? Tadi lah, sesuatu yang ada permulaan. Tu makna hadis. Sesuatu yang ada permulaan. Dia ada sangkut paut dengan waktu. Tu hadis. Sesuatu yang ada permulaan. Tanjizi maknanya telah lulus. Tanjizi maknanya telah tertunai. Tanjizi maknanya telah berlaku. Contohnya sekarang ni dah hujan ke belum? Sekarang ni tak hujan lagi. Sekarang ni tak hujan, tak ada hujan sekarang ni. Patut tak Allah nak turunkan hujan? Patut tak Allah nak turunkan hujan? Boleh tak Allah nak turunkan hujan sekarang? Boleh, patut. Itu namanya suluhi. Patut Allah nak turunkan. Tiba-tiba sekarang berderau turun hujan. Makna Allah baru menurunkan hujan. Allah baru menciptakan hujan. Allah baru menjadikan hujan. Itu yang dipanggil tanjizi hadis. Mana sesuatu yang baru Allah ciptakan. Contoh kematian kita. Sekarang ni kita hidup, congok-angok ni hidup ni, boleh bercakap ni, hidup. Jadi mati kita ni sekarang ni haruslah jadikan, betul? Sekarang ni hidup lagi. Suluhi, patut bagi Allah mematikan kita. Tiba-tiba bila sampai waktu, contohnya Allah Ta'ala pun cabut nyawa orang ni, cabut nyawa dia, matikan dia, maka itu yang dipanggil tanjizi hadis. Baru Allah menciptakan kematian dia. Itu dia tanjizi hadis.
Dan makna tanjizi itu meluluskan, ataupun mudah bahasa kita menjadikan, menciptakan, atau meluluskan tu makna menjadikan lah. Kerana diluluskan dengan kudrat itu akan barang yang ditentukan dengan iradat. Maksudnya apa-apa sahaja yang Allah ciptakan, yang Allah jadikan itu mesti muwafakat dengan apa yang telah Allah kehendak sedia kala lah lagi. Contohnya peristiwa baru ni yang meragut nyawa tu pesawat tu, cerita lah, kita buat contoh. Maknanya Allah dah kehendak berlakunya perkara tu. Bila Allah dah kehendak berlaku benda tu, sedia kala lagi dah ada dalam ilmu pengetahuan Allah. Sedia kala lagi Allah dah tentukan polan, sekian hari, sekian minit, sekian saat akan mati dia dalam keadaan asbabnya begini. Makna sejak sedia kala sampai sebelum peristiwa itu berlaku dah ada dalam kehendak Allah, cuma belum diluluskan lagi oleh Allah. Makna belum dijadikan. Sebab apa belum jadi? Belum sampai tempoh yang Allah kehendak. Pukul berapa kejadian tu? Pukul apa? Katalah pukul 2 lah kata Maknanya sebelum sampai pukul 2, makna Allah tak ciptakan lagi, Allah tak jadikan benda tu. Sebab yang Allah kehendak berlaku pukul 2, maka pukul 1.50, 1.55 tak jadi lagi, sebab belum sampai waktu yang Allah tetapkan. Kemudian bila sampai saja waktu yang Allah kehendak, maka Allah pun menciptakanlah kejadian tu. Itu namanya tanjiziha. Baru Allah ciptakan, baru Allah perlakukan kemalangan tadi tu. Yang mana kemalangan itu yang Allah jadikan tu muwafakat dengan apa yang telah Allah kehendak sedia kala lagi. Tak berlebih, tak berkurang. Tepat tempatnya, tempat jatuhnya. Semua tuan-tuan kita dah belajar. InsyaAllah nanti akan belajar bab iradat. Apa sahaja yang jadi, yang berlaku secara detailnya, semuanya telah ditentukan oleh Allah. Malam ni kita yang datang surau ni, adakah kita datang dengan sendiri? Dah. Kita ni yang hadir malam ni di surau Bukit Rendah ni adalah orang-orang yang Allah dah kehendak sedia kala lagi. Saya duduk depan, pakcik duduk sebelah sini, abang tu duduk sebelah situ. Semua ni dengan kehendak Allah. Ini yang dikata mentauhidkan Allah. Maknanya apa sahaja yang berlaku, yang kita tengok, yang kita dengar, yang kita alami, nak menunjukkan, nak membawa hati kita kepada Allah. Apa saja, jangan kita ingat benda besar-besar. Daripada sebesar-besar sampai sekecil-kecil, yang nyata, yang gaib, semuanya itu di dalam tadbiran Allah. Sebab tadi kata Rabbul Alamin, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Daripada sebesar-besar sampai sekecil-kecil, yang bernyawa, yang tak bernyawa, yang berakal, yang tak berakal, semuanya ini telah diuruskan oleh Allah. Itu yang dimaksudkan mentauhidkan Allah dalam segala hal. Ini yang nak diserapkan dalam hati kita. Apa saja yang jadi dalam diri kita, luar diri kita, yang buruk, yang baik, yang sengaja, yang tidak, itu semua isyarat nak menunjukkan tentang adanya Tuhan yang Maha Kuasa, Maha menentukan. Walaupun mulut tak cakap, tapi hatinya ingat. Hatinya ingat. Inilah tanda-tanda kekuasaan Allah, inilah tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi kata ulama, Allah Ta'ala menciptakan alam ni sebenarnya Allah nak memperkenalkan siapa diri dia. Dengan kita melihat alam ini, makhluk ini, kejadian, keadaan, kelakuan, sebenarnya nak memberitahu tentang diri Allah yang Maha Kuasa mentadbir, yang Maha Kuasa menentukan, yang kehendak dilulus, yang mana dia bebas mentadbir ikut kehendak dia. Tak ada siapa boleh halang, tak ada siapa boleh galang, tak ada siapa boleh kritik. Itulah tanda-tanda kekuasaan, kebesaran Allah Ta'ala. Kita mahu tak mahu kena terima. Itulah dia Tuhan, itu sifat Tuhan. Tuhan ni dia tak ikut kehendak sesiapa pun.
Itu sifat Tuhan. Kita selalu sebut Tuhan, Tuhan, Tuhan. Itu sifat dia. Tuhan ni dia tak ikut kehendak sesiapa. Kalau jenis kena turut kehendak orang ni, tu bukan Tuhan, tu namanya makhluk. Terpaksa kena buat begini, mesti buat begitu, tak boleh buat begini, tak patut. Itu makhluk. Ada pun Tuhan, dia pemilik, dia pencipta, dia pentadbir, ikut kehendak dia lah. Nak corakkan alam ni, makhluk dia macam mana rupa bentuk, serahlah kepada dia, sebab semua ini milik Allah. Orang yang tak kenal Tuhan je akan mengatakan tak patut Tuhan buat begini, tak patut Tuhan buat begitu, tak kena Tuhan buat begini, tak kena Tuhan buat begitu. Macam berat sebelah pula Tuhan. Siapa engkau? Siapa kita nak mengatakan tidak patut dan tidak layak bagi Allah buat begini dan begitu? Siapa kita? Sedar diri ke tidak? Nama dah. Sedar ke tidak diri kita siapa? Sebab tu yang nama hamba-hamba ni, hamba yang sebenar-benar hamba ni, dia tak ada ruang nak kritik. Hamba ni dia semata-mata terima, redha je. Tu hamba. Itu sifat hamba yang sebenar. Tilik diri kita, betul ke kita ni dah jadi hamba Tuhan yang sempurna? Macam-macam sangkaan jahat, sangkaan buruk kita pada Allah. Tak patut Tuhan buat begini. Tak kena, sepatutnya Tuhan buat begini. Sepatutnya, maksudnya tak patut lagi apa yang Allah buat, tak sempurna lagi lah maknanya. Cuba tuan-tuan tilik halus-halus. Kalau kita kata tak patut Tuhan buat begini, maksudnya tak sempurna lagi Allah. Tidak ada istilah tak patut pada Allah, sebab dia sempurna tuan-tuan. Jaga akidah kita, jaga hati kita. Jangan ada dalam hati kita tu salah sangka, salah faham pada Allah. Tuhan ni dia buat apa pun, dia tentukan apa pun, patut kena layak pada tempatnya. Sebab apa? Dia mentadbir hak milik dia sendiri. Dia nak bagi orang tu makan, dia nak bagi yang tu lapar, yang tu kaya mati kenyang, yang tu mati kebuluh, ikut dia. Barang milik dia sendiri. Tapi kita ni lupa. Bila kita miliki, bila Allah bagi pinjam akal, pinjam roh, pinjam jasad, pinjam pergerakan, kita berasa macam kita punya. Tu yang kita hukum, kata Tuhan tak patut tu. Tak patut lah. Dia senang, aku susah. Siapa? Kan sedar tadi siapa? Berani kata tak patut pada Tuhan tu. Hebat. So kalau Tuhan tanya, apa alasan yang dia nak bagi? Allah tak lupa apa yang hadir dalam hati kita. Ilmu Allah tu tak lupa, tu ilmu Tuhan. Apa yang Tuhan tahu, Tuhan tak lupa. Sedia kala lagi dia tahu dan kekal. Pengetahuan tu selama-lama. Allah tahu bolak-balik dalam hati kita. Apa sangkaan-sangkaan buruk jahat kita pada Allah tu diketahui oleh Allah. Kalau seandainya ada di kalangan kita yang menyangkakan ataupun yang mengatakan, mengiktikadkan Allah Ta'ala ni ada menetapkan sesuatu yang tak patut, besok Allah tanya, tak patut sebab apa? Kita nak jawab macam mana tuan-tuan? Cuba kita congak-congak lah. Apa jawapan kita nak bagi? Kalau kita kata tak patut Tuhan buat begini, kita nak bagi jawapan lah. Boleh? Ada jawapan? Agak-agak boleh jawab. Sini jawab itu tuan-tuan ni. Sebab tu so kenal Tuhan. Orang yang kenal Tuhan betul, dia terdiam. Nak komen apa, nak condemn apa, dia sempurna. Kita milik dia. Kan sebab tu Allah Ta'ala tanya, Allah Ta'ala kata apa? Jangan persoal apa yang dia buat. Jangan persoal urusan dia. Jangan persoal urusan Tuhan. Bahkan kita yang akan dipersoal nanti oleh Allah. Apa tugas kita? Beribadat. Itu tugas kita. Bukan tugas kita mempersoalkan apa yang ditadbir oleh Allah. Jangan persoal, itu bukan kerja kita. Itu bukan urusan kita. Urusan kita apa? Beribadat. Buat apa yang Allah suruh, tinggal yang Allah larang. Itu kerja kita. Bukan kerja kita pertikai takdir Tuhan.
Kenapa Tuhan takdir begini? Kenapa Tuhan berat macam berat sebelah? Jangan berani-berani. Kerja kita tak habis. Kerja kita tak habis lagi, hati kita tak bersih-bersih. Solat kita tak khusyuk lagi. Maksiat pun tak habis, tinggalkan lagi. Namun je kita ni orang-orang semayang. Dosa maksiat kita buat dalam keadaan seronok, tak ada rasa malu dengan Tuhan. Tu urusan kita yang kita nak kena selesaikan cepat-cepat sebelum kita mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini ilmu tauhid tuan-tuan, bukan sekadar nak jadi maklumat. Kita nak serapkan dalam hati kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya menjadi hamba yang takut dengan Allah, malu dengan Allah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, sifat malu seseorang itu pada Allah bergantung sedalam mana pengenalannya terhadap Allah, sedalam mana pengetahuan dia terhadap Allah, sejauh mana pengetahuan pengenalannya terhadap Allah, itulah yang akan mempengaruhi sifat takutnya kepada Allah, gerunnya pada Allah, malunya pada Allah. Kalau kita tak berapa nak kenal Tuhan, kita takkan berapa nak malu dengan Tuhan, kita takkan berapa nak takut dengan Tuhan. Mana contoh tak takut tadi tu? Berani petikai tu tak takut kan? Orang kalau takut tak berani, sebab dia tahu nak petikaikan siapa tu. Makan minum kita pun Allah tanggung, akal fikiran kita pun Allah yang pinjamkan. Mujur Allah takdirkan kita ni daripada tak ada kepada ada, mujur Allah jadikan ada. Dapat peluang menyembah Allah, dapat peluang beribadat, mujur Allah jadikan. Ni dah bila Allah jadikan, banyak songe kita. Sebab apa? Dalam diri kita ni ada nafsu. Yang nama nafsu ni dia memang sombong dengan Allah, dia memang sombong dengan Tuhan. Nafsu kita ni memang sombong dengan Tuhan. Sebab tu dia macam-macam petikai Tuhan. Dia tak sedar yang diri dia pun sendiri tu dijadikan oleh Allah. Nafsu kita ni, dia tak sedar, dia lupa yang dia tu pun makhluk Allah, yang dia tu pun Allah ciptakan semata-mata dengan rahmat Allah. Tapi bila Allah ciptakan dia daripada tak ada kepada ada, bila Allah tak tanya siapa engkau, siapa aku, engkau aku, kata dia. Engkau aku tu. Degil tak gedegil, sombong tak sombong, yang nama nafsu tadi. Allah macam mana? Baik ngaji tauhid tuan-tuan, ngaji dulu mak bapak kita semua ngaji tauhid ni. Mana surau, mana masjid, tak ada. Semua ada pengajian sifat 20 ni. Sekarang ni tak ada tuan-tuan. Tak semua masjid surau ada. Kadang masjid sampai juta-juta, ilmu tauhid tak ada. Masjid juta-juta tersergam indah, tauhid tak ada ngaji. Duk sibuk heboh dengan ilmu-ilmu fardu kifayah. Bukan kata ilmu tu tak penting, bukan tak manfaat. Sepatutnya mana-mana masjid surau dulu kan tumpukan fardu ain, supaya masyarakat keliling boleh belajar. Tak payah nak pergi ngaji pondok Kelantan ke, Kedah ke, pergi Azhar ke, tak payah. Dalam Korea masing-masing dah ada tempat nak belajar ilmu fardu ain. Tauhidnya ada, fiqahnya ada, tasawufnya ada, Qurannya ada. Cukup dah. Kemudian ada malam-malam lebih, barulah buat pengisian ilmu fardu kifayah. Nak sirah ke, nak panggil ceramah umum ke, kadang-kadang boleh. Ni dah penuhkan dengan ceramah umum, dengan pengajian fardu kifayah. Yang fardu ain tak ada. Tak ada fardu ain. Jadi macam mana ahli Korea nak melepaskan fardu ain? Mana makna Korea, ahli Korea nak belajar tauhid, nak mengenal Tuhan, nak belajar ke mana? Kat masjid tak ada ajar, kat surau tak ada ajar. Nak belajar tasawuf kat mana? Kat surau tak ada tasawuf. Padahal ilmu tasawuf ni ilmu yang fardu ain, wajib nak menyucikan hati, nak mengkosongkan hati daripada dunia, nak mengubati hati ya daripada sifat-sifat yang dicela oleh Allah, supaya hasilnya ikhlas dalam ibadat. Ni heboh, ada lah tempat-tempat yang macam tu. Allahu Akbar. Rugi ahli Korea tak dapat nak belajar fardu ain. Dulu kan ilmu fardu ain, kemudian baru tokoh tambah dengan fardu kifayah. Bukan dulu kan fardu kifayah tinggalkan fardu ain.
Masyarakat kita pula tak boleh nak beza yang fardu ain yang fardu kifayah. Kalau tanya ilmu fardu ain apa? Ilmu fardu kifayah apa? Entah, tak tahu. Dah. Macam mana nak cari tu kalau kita sendiri tak boleh beza fardu ain fardu kifayah? Asalkan pergi mengaji je. Asalkan pergi majlis ilmu je berasa alhamdulillah beres dah, belajar dah. Ya, memang belajar, tapi yang kau belajar tu fardu kifayah. Ada di kalangan kita masyarakat yang suka pergi dan belajar ataupun ikut kuliah-kuliah umum, maksudnya ceramah-ceramah umum, forum-forum umum, tapi merasa diri dah puas dah, alhamdulillah. Dulu aku tak pernah mengaji pun, sekarang alhamdulillah dah adalah pergi kuliah-kuliah, ceramah-ceramah selalu pergi. Padahal fardu ain tak lepas lagi sebab tak ngaji fardu ain. Tengok syaitan menipu, syaitan tipu. Dibisikkan dalam hati, rasa bagus dah kau dah bagus dah, kau dah belajar agama dah. Dulu kau tak belajar langsung, sekarang ni belajar dah. Rupanya kena perangkap lah, perangkap lagi. Syok sendiri, mandi wajib tak lepas lagi, ambil wuduk pun tak tahu lagi. Banyak terkena tuan-tuan. Saya selalu ulang benda ni, harap-harap maknanya masyarakat sedar. Kita ni nak belajar tujuannya apa? Nak baiki ibadat. Kalau cara belajar salah, ibadat kita tak akan jadi betul sampai bila-bila. Fiqh ni ngaji tafsir fardu kifayah, hadis fardu kifayah, ceramah umum tu fardu kifayah. Fardu ain ni 4 ni. Tauhid untuk akidah ni wajib. Tasawuf fardu ain sebab nak menyucikan hati agar hasilnya ikhlas dan mengetahui apakah perkara-perkara yang merosakkan amal supaya kita boleh jauhkan diri. Syariat, fiqh kena belajar supaya kita tahu pantang larang, syarat rukun dalam ibadat. Mandi wajib macam mana, mandi hadas macam mana, ambil wuduk macam mana, cuci pakaian macam mana, syarat rukun solat macam mana, itu dalam ilmu fiqh syariat. Kemudian tajwid, kena belajar tajwid, paling tidak tajwid yang sangkut paut dengan bacaan-bacaan rukun qauli dalam sembahyang. Itu fardu ain. Ni tak ada belajar yang 4 ni. Dia sibuk ke tafsir, sibuk ke hadis, sibuk ke kuliah umum. Lepas tu berasa diri beres dah. Dan ta'alluqnya dan yang 3 itu ta'alluqnya dengan mengadakan mungkin kemudian daripada Adam yang dahulu. Itu ta'alluq peranan sifat iradat, sifat kudrat tadi. Dan makna tanjizi itu meluluskan, kerana meluluskan dengan kudrat itu akan barang yang ditentukan dengan iradat pada azal. Ingat, apa saja yang berlaku, apa saja yang Allah ciptakan, baik buruk, perbuatan yang disengajakan, perbuatan yang tidak disengajakan, nikmat ataupun bala, semuanya itu dengan kehendak Allah. Ini akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Ini akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Buruk baik semua dengan kehendak Allah, dan Allah lah yang jadikan perkara itu. Jangan jadi Mu'tazilah pula. Yang baik je Allah Ta'ala buat, yang tak baik bukan Tuhan buat. Dah mana datang? Yang tak baik itu berlaku mana datangnya? Baik, neraka dengan syurga mana baik mana tak baik? Neraka dengan syurga mana baik mana tak baik? Baik syurga, tak baik neraka, betul? Tempat azab. Dah kalau i'tikad kita kata yang baik saja Allah buat, neraka siapa buat? Tumbuh dengan sendiri. Neraka tu tumbuh dengan sendiri ke? Kalau ikut pahaman tadi lah. Kalau ikut pahaman tadi, yang baik saja Allah kehendak, yang baik saja Allah yang jadikan, yang tak baik bukan Allah. Jadi soalannya sekarang, beriman tak dengan syurga neraka? Beriman. Percaya tak ada syurga neraka? Percaya. Baik, kalau begitu syurga siapa jadikan? Allah. Sebab apa? Tempat baik, tempat nikmat, tempat sedap. Neraka siapa jadikan? Neraka bukan tempat sedap, neraka tempat azab. Tak ada orang yang sanggup nak duduk tu walaupun sesaat. Siapa jadikan tu kalau bukan Tuhan? Nak jawab macam mana? Tu guna akal tadi tu. Patut ke tidak nak kata ada benda yang Tuhan tak jadikan, yang Tuhan tak kehendak tapi berlaku? Kalau begitu menunjukkan ada sesuatu yang berkuasa seperti Allah. Makna dia boleh wujud, dia ada kuasa mengadakan diri dia, mewujudkan diri dia tanpa ditadbir oleh Tuhan. Lagi pula membawa kepada Tuhan ni maknanya tak kena dengan apa yang Allah akui dalam Quran. Rabbul Alamin, Tuhan yang mentadbir sekalian
Alam kalau begitu Tuhan tadbir sebahagian alam, bukan keseluruhan. Sebab apa? Yang baik-baik dalam alam ni Allah yang kehendak, Allah yang jadikan. Yang tak baik berlaku dengan sendiri. Makna dia bukan Tuhan sekalian alam. Bercanggah tak dengan Quran? Canggah dengan Quran. Tu nama. Kalau kita tak mengaji tak boleh beza. Dah tu yang penceramah cakap tu yang baik daripada Allah, yang kekurangan daripada diri saya sendiri, Mu'tazilah ke ceramah tu? Bukan, itu namanya adab. Adab bercakap. Tak salah tu Jangan pula tuan-tuan kata menyesal aku pergi tadi. Mu'tazilah punya ceramah tu. Tak tu adab bercakap. Adab adab cakap jangan membangsakan yang buruk, yang tak elok pada Allah. Itu adab bercakap. Akidah lain. Dalam hati tetap beriktikad buruk baik, nikmat bala semuanya berlaku dengan kehendak Allah. Itu akidah dalam hati, duduk dan diam dalam hati pegang tu. Tapi adab cakap jangan dibangsakan yang buruk-buruk tu pada Allah. Itu namanya adab. Kalau cakap hukumnya haram, dosa cakap macam tu. Biadab dengan Tuhan nama dia. Biadab. Biadab dengan Tuhan. Kita ni ada adab dengan Tuhan, ada adab. Itu di antara adabnya, jangan dibangsakan yang buruk-buruk itu pada Allah, walaupun pada hakikatnya begitu, pada akidahnya begitu. Dan yang tiga itu takluknya dengan mengada. Makna mengada tu makna mencipta. Akan mungkin, nampak tu mungkin, fahamkan perkataan mungkin ni tuan-tuan ni. Mungkin ni makna sesuatu yang boleh ada, boleh tiada. Itu mungkin, ataupun dipanggil benda harus. Kadang-kadang panggil benda harus, kadang-kadang panggil benda mungkin, kadang-kadang panggil benda baru. Tu sama je tu. Kemudian daripada Adam yang dahulu, makna Adam tu makna ketiadaan. Dulu kan kita pernah tak ada dulu. Sedia kala kan kita tak ada. Kemudian Allah menciptakan. Waktu Allah menjadikan daripada tiada kita kepada adanya kita, itu namanya tanjizi hadis. Dan ta'alluqnya, ta'alluq makna peranan sifat, urusan sifat. Dan ta'alluqnya, ta'alluq kudrat dengan meniada akan dia mungkin, kemudian daripada adanya. Maksudnya gini, sekarang ni kita yang sedang ada ni, kita yang sedang hidup ni, kita yang sedang wujud ni, bila dimatikan nanti oleh Allah, bila dimatikan nanti oleh Allah, bila dibinasakan nanti oleh Allah, itu dipanggil ta'alluq tanjizi hadis. Dan ta'alluqnya dengan mengadakan dia mungkin kerana membangkitkan daripada kubur pun dipanggil tanjizi hadis juga. Besok kita semua ni manusia ni dah mati, bila Allah Ta'ala perintahkan malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, habis mati semua dah. Kemudian waktu Allah nak menghidupkan kembali tu, nak menghidupkan kembali nanti di hari kiamat, nak hidupkan balik. Waktu hidup tu, waktu Allah menghidupkan balik tu dipanggil tanjizi hadis. Allah baru menghidupkan semula, Allah baru menciptakan semula. Begitulah. Dan tiga takluk daripada yang tujuh itu beberapa takluk qabdah, wallahu a'lam. Jadi ya tuan-tuan, tauhid ni tak boleh baca banyak, nanti kita macam pening-pening sikit ni. Sikit-sikit sikit-sikit insya-Allah, asalkan belajar tuan. Belajar, yang penting niat kita belajar kerana Allah. Niat kita belajar, ya Allah tunjukkanlah kelemahan aku, andai kata ada kesilapan, kesalahan aku dalam akidah ni, kau tunjukkanlah ya Allah. Sebelum aku mati, aku nak perbaiki. Aku tak nak mati dalam keadaan bawa akidah yang salah terhadap kau ya Allah. Itu tujuan kita belajar. Jangan risau, faham tak faham itu bukan urusan kita. Allah suruh ngaji, Allah suruh belajar, tu kerja kita. Ngaji sungguh, betulkan niat kita belajar sungguh-sungguh. Pandai tak pandai, faham tak faham, tu bukan urusan kita. Orang yang mengaji, meskipun dia tak pandai, meskipun dia tak faham, tetap mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak akan dipersalahkan dan tidak akan dipersoalkan nanti kenapa tak tahu. Itu kelebihan orang belajar. Kalau kita duduk atas dunia ni tak kenal Tuhan, tak faham, tak kenal Tuhan, salah faham tentang Tuhan sebab tak nak belajar. Salah solat, tak faham tentang solat sebab tak nak belajar tentang solat. Ini tak lepas. Ini tak lepas. Sebab tu apa pun mengaji je. Tok Guru kita pesan, niat aku nak belajar sampai aku mati. Pandai tak pandai itu bukan urusan aku, kerana yang memberi pandai, yang memberi faham Allah, bukan guru.
Bukan usaha kita yang bagi pandai, yang bagi faham. Yang bagi pandai faham tu Allah. Tapi kita kena buat sebab. Apa sebab dia? Kena sebagai asbab usaha ikhtiar. Pada adatnya nak faham, nak pandai, kena usaha, belajar, mengaji, mendengar, bersungguh. Jangan risau, belajar aja. InsyaAllah, meskipun tak pandai, InsyaAllah Allah akan pelihara iman kita, InsyaAllah tuan-tuan. Sebab hakikat yang menjaga iman kita ini adalah bukan ilmu. Ilmu tu makhluk. Ilmu yang ada dalam diri kita ni, kepahaman yang ada dalam diri kita ni adalah makhluk yang dijadikan oleh Allah. Jadi hakikat yang memelihara, yang menjaga akidah iman kita ni Allah, bukan ilmu kita. Cuma ilmu tu sebagai asbab sahaja. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan tuan-tuan, dengan berkat majlis ilmu kita pada malam ini, mudah-mudahan dengan berkah doa ibu bapa kita, berkah doa orang-orang soleh, alim ulama yang bertakwa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu taala. Ibu bapa kita, anak isteri kita, ibu bapa mertua kita, tak terkecuali kawan-kawan kita, sahabat andai kita yang masih hidup, yang dah pergi, mudah-mudahan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu taala. Yang kita yang masih hidup ni, mudah-mudahan dipanjangkan umur yang berkah, mudah-mudahan Allah bagi kita umur yang berkah, yakni masa kita tu dapat diisikan dengan amal-amal soleh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meluaskan rezeki kita yang halal, serta diberi rezeki yang berkah, yakni rezeki yang boleh menolong, membantu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan dilahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, cucu cicit yang soleh, yang solehah, yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara generasi kita daripada terpedaya terikut pahaman-pahaman yang merosakkan akidah. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Mudah-mudahan dibangkitkan oleh Allah bersama-sama para nabi, para rasul, para salihin, insya-Allah. Ya amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli qudri untha wa dhakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim.